wabarakatuh. Alhamdulillah di tengah-tengah Ramadan ni kita buat usrah. InsyaAllah usrah gerak kita mulakan dengan Wan Huzairi untuk bedah buku. Okey, jadi untuk pengenalan usrah gerak ni kita adakan secara bersiri. Okey, kita mulakan dengan Wan Huzairi dulu, lepas ni Afaf Mahdin dan selepas tu syuhada, dan semuanya dimudahcarakan oleh saya, Ruby Mas. InsyaAllah tema usrah gerak kali ini untuk 3 siri ni ialah agama dan korupsi. Jadi untuk kita tidak membuang masa, kita bolehlah mulakan kita punya usrah gerak dengan Wan Huzairi, dan usrah kali ini bertajuk Wahyu dan Revolusi. Wahyu dan Revolusinya adalah sebuah buku. Mungkin Wan boleh bagi pengenalan siapakah penulis buku ini, ataupun apakah tujuan ataupun latar belakang buku serta penulisnya sekali. Silakan Wan Huzairi. Okay, baik. Saya harap terima kasih pada Cik Ruby, moderator kita. Saya harap semua mendengar dengan jelas pembentangan hari ini. Maklumlah kita di tengah-tengah Ramadan mungkin agak ada masalah teknikal ya yang harus kita selesaikan. Tapi tak mengapa. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat berpuasa. Dan saya harap semua dalam keadaan sihat di tengah-tengah pandemik ini. Jadi hari ini usrah gerak, di bawah usrah gerak kami menawarkan satu bedah buku dipanggil sebagai tajuknya Wahyu dan Revolusi. Agak daring ya, dia bunyinya agak daring, iaitu agak revolusi itu satu kekata yang agak menggugah, agak mencabar, dan kadang-kala ia memberikan konotasi negatif. Kerana bila kita kata tentang revolusi, ia banyak menumpahkan darah. Tetapi Wahyu dan Revolusi yang tulis oleh Ziaul Haq bukanlah revolusi yang menumpahkan darah semata-mata, kerana ia langsung tidak melibatkan darah, tetapi revolusi ini adalah revolusi pembukaan minda ataupun pencerahan minda. Yang ini yang paling menarik perhatian saya. Baik, kemudian bila kita menyebut tentang kekata revolusi, kita perlu hati-hati kerana selain daripada revolusi itu bermaksud menjatuhkan yang lama dan menaikkan yang baru. Dan kadang-kadang revolusi itu prosesnya boleh berlaku songsang, di mana kita menjatuhkan yang lama itu yang baik dan kita menaikkan yang baru itu yang buruk. Maksudnya yang jatuhkan itu adalah kemanusiaan, yang kita naikkan itu adalah dehumanisasi ataupun nyah kemanusiaan. Jadi kita perlu hati-hati. Jika kita mahu revolusi, kita mahu revolusi yang menjatuhkan nyah kemanusiaan dan menaikkan kemanusiaan, itu yang paling penting. Jadi Alhamdulillah di kesempatan ini kita akan sama-sama membaca, ataupun mungkin para penonton kali pertama mendengarkan tentang Ziaul Haq, Wahyu dan Revolusi, ataupun pernah membaca buku seangkatannya. Kerana seingat saya ada beberapa pemikir yang menulis tentang Wahyu dan juga Revolusi ataupun penafsiran baru bagi para Nabi, antaranya Eko Pesatyo dari Indonesia, dan juga mungkin juga kita boleh baca beberapa tulisan daripada Hasan Hanafi dan juga seangkatan dengannya yang memperkenalkan tentang sifat-sifat kenabian. Baik, sebelum kita bergerak kepada pembentangan buku, kenapa kita memilih buku ini? Hari ini kita berhadapan dengan pelbagai isu yang besar. Malah sebelum pandemik juga isu ini berlarutan, tetapi setelah pandemik ini melanggar ke semua negara di bumi ini, kita dapat menyaksikan beberapa perkara yang agak janggal. Yang pertama, kita dapat menyaksikan bagaimana jurang pendapatan antara kaya dan miskin itu melebar dan semakin melebar. Ia tidak tertumpu kepada masalah kesihatan saja, tetapi ia juga menyebabkan kemiskinan dan juga kekayaan yang terlampau. Kemudian kita lihat pula berlaku kemiskinan daripada segenap arah, dari bandar dan juga luar bandar. Ini termasuklah daripada kemiskinan fasiliti, kemiskinan hak dan sebagainya. Dan ini membimbangkan kita, dan kadang-kadang ada orang yang tergusur, ada orang yang lemah,
ada orang yang berputus asa, malah ada yang mencintai nekrofilia, iaitu cinta akan kematian, lebih daripada biofilia. Kerana apa? Kerana terasa terkongkongan itu. Kemudian daripada isu besar masa kini juga kita boleh lihat bagaimana capaian kesihatan rendah kerana kemiskinan, dan ada yang boleh mendapatkan suntikan, ada yang tidak boleh mendapatkan suntikan. Itu baru kita bercerita tentang soal COVID. Belum lagi penyakit-penyakit yang besar seperti sakit jantung, kanser dan sebagainya. Bagaimana pelindungannya ketika waktu COVID. Dan ini meninggalkan lagi orang yang miskin ke belakang. Kemudian yang paling penting, apabila COVID ini melanda, kita banyak menyaksikan penyalahgunaan kuasa terkait dengan kekuasaan. Ada yang tamak, ada yang mahu kekuasaan yang lebih, ada yang mahu mengekalkan kekuasaan, ada yang kelaparan kekuasaan. Malah ia mendorong yang terakhir adalah kepada korupsi dan kezaliman. Dan semua ini terangkum, dan kita boleh memikirkan apakah manusia yang mengalami ataupun mangsa yang mengalami masalah-masalah ini perlu mengalah. Yang pertama. Yang kedua, adakah pembelaan yang sewajarnya buat mereka yang lemah ini? Ataupun adakah sepatutnya mereka yang lemah ini dibela? Apakah tunjangnya dan apakah tuntasnya? Jika ada, apa contohnya? Dan perkara-perkara itu berlaku, maka saya fikir untuk itu Zaiul Haq dengan bukunya Wahyu dan Revolusi sedikit sebanyak telah memberikan sedikit pencerahan tentang apa dia yang berlaku dan apa dia masalah-masalah yang perlu kita atasi berdasarkan sejarah-sejarah lampau. Baik, tentang Zaiul Haq, sebelum kita pergi, beliau bukanlah seorang ahli partai ataupun ahli politik, ya. Kerana pada ketika itu ada juga ahli politik yang bernama Zaiul Haq, tetapi Zaiul Haq yang terkedepan itu adalah anti kemanusiaan. Tetapi Zaiul Haq ini adalah seorang akademia yang memperolehi ijazah di bidang ekonomi, banyak buku tentang ekonomi ditulis, kemudian menyambung dalam bahasa Arab dan juga peradaban Islam ataupun studi Islam, dan sampailah ke PhD-nya di salah satu universiti di Chicago pada tahun 75. Kemudian beliau bekerja sebagai pensyarah dan peneliti yang paling penting bersama Pakistan Institute of Development Economy, dipanggil sebagai seorang konsultan di sana. Kemudian buku awalnya sebelum terbitnya buku Wahyu dan Revolusi ini, Zaiul Haq menulis tentang feudalism, Islam and feudalism, the economic of riba, interest and profit. Maksudnya penulisan Zaiul Haq bukanlah penulisan yang sepele ataupun penulisan yang sekadar mahu menulis, tetapi dia benar-benar serius mahu kedepankan Islam moral. Maksudnya nilai-nilai Islam yang mengkedepankan moral lebih daripada unsur-unsur ritualistik dan sebagainya. Itu yang paling penting. Baik, kita pergi kepada konsep wahyu dan revolusi. Saya rasa ini penting untuk kita ketengahkan dan kita perpanjangkan, kita fikirkan bersama. Dalam prakatanya, dalam pendahuluannya, beliau menjelaskan sepanjang sejarah yang berlaku, peradaban-peradaban ini sebenarnya sedang berhadapan ataupun berperang dengan dua kekuatan. Iaitu kekuatan yang pertama adalah kejahatan, kezaliman, kebodohan, penindasan, kepalsuan. Okay? Dalam peradaban itu juga kita akan berhadapan dengan lawannya, iaitu kekuatan kebaikan, keadilan, cahaya dan kebenaran. Sebenarnya sepanjang sejarah ini adalah pertempuran yang tidak pernah padam. Maksudnya pertempuran yang tidak pernah selesai. Setiap kali berlaku pertempuran, akan berlaku pertempuran dua kuasa ini. Dan dua kuasa ini, pertempuran dua kuasa ini menyebabkan apa? Ia saling bertentangan dan mewujudkan kelompok-kelompok ataupun suku-suku dan kelas-kelas yang memiliki tujuan dan kepentingan. Masalah yang paling besar apabila kepentingan itu memfokuskan kepada kepentingan peribadi, semacam kezaliman, semacam penindasan yang mahukan diri mereka ataupun kelompok mereka memperolehi sewajarnya ataupun memperolehi materi yang banyak lebih daripada orang lain. Yang kedua, kelompok yang berjuang juga untuk kepentingan, tetapi bukan untuk kepentingan diri mereka, tetapi untuk kepentingan bersama.
semacam kesetaraan dan juga keadilan. Supaya apa? Supaya mereka mendapat hak yang sewajarnya seperti manusia. Kemudian apabila pertempuran ini berlaku, apabila yang baik menentang yang jahat, kemudian mewujudkan idea ketamakan ataupun kelompok suku-suku, kelas-kelas, akhirnya membuatkan apa? Satu kelas yang berhasil memenangi ataupun kelas yang tamak berhasil memenangi ataupun memegang kekuasaan, khususnya alat produksi. Alat produksi ni bukanlah alat-alat kilang macam basikal, bukan. Alat produksi ni alat-alat bahan mentah semacam air, tanah, tumbuhan dan sebagainya. Apabila ada satu kelas yang memegang hak asasi ini sebagai mereka katakan sebagai hak mereka tanpa mahu berkongsi, dan ia akan cenderung melakukan penaklukan dan juga memperbudakkan kelas lain. Okey? Jadi secara asasnya apabila ada satu kelompok kejahatan itu dapat mengawal asasi semacam keperluan manusia yang asas, air, tanah dan sebagainya, maka ia akan cenderung untuk memperbudak dan menghenyak kelas-kelas lain. Kerana apa? Kerana mereka punya autonomi. Mereka mempunyai kekuasaan yang besar di mana orang bergantung kepada mereka. Daripada situ ia mewujudkan konflik yang besar antara kelompok-kelompok atau kelas-kelas, dan kelompok yang kuat ini cara mereka bertahan adalah dengan cara menindas dan juga membunuh kelompok yang lemah. Kerana apa? Itu saja cara yang mereka boleh ada untuk bertahan. Malah sehingga ke hari ini kita dapat menyaksikan dalam fenomena dunia, dalam fenomena setempat, bagaimana pengengkalan kuasa itu apabila ada dua kelompok. Kelompok yang dominan kaya dan kelompok yang dominan miskin bertempur, dan akhirnya apabila dominan kaya mahu kekalkan kekuasaan, apa yang mereka harus buat adalah mereka harus menidakkan hak orang-orang yang miskin lalu menggusur mereka jauh ke dalam. Dan situasi-situasi ini dapat kita saksikan melalui apa? Melalui kisah raja-raja yang menuhankan diri mereka. Mereka mengklaim ataupun memberikan satu jaminan bahawa mereka adalah Tuhan, contohnya Firaun. Malah mereka menjadi penindas, koruptu ataupun pemilik hamba dan kapitalis tamak. Okay? Sejak daripada pertentangan kelas ini mewujudkan satu idea di mana kekuasaan itu berlegar dan ia bahaya apabila dapat kepada mereka yang memegang idea ketamakan itu. Itu yang paling penting. Baik, dari kaca pendefinisian wahyu dan revolusi ini, kita boleh lihat apakah yang dimaksudkan oleh wahyu dan revolusi secara amnya. Baik, wahyu dan revolusi ini membahas tentang kehidupan, misi ataupun karakter, peranan, perjuangan dan cita-cita para nabi revolusioner yang muncul pada zaman pra-kapitalis kuno. Tujuannya untuk pembebasan satu, yang kedua adalah emansipasi manusia, iaitu yang menderita kerana tekanan berat, penindasan dan perbudakan. Jadi itulah maksud revolusinya. Maksud revolusinya itu adalah untuk menjatuhkan idea pra-kapitalis kuno dan juga feudal, bertujuan untuk pembebasan dan juga untuk menghalang daripada perhambaan. Itu yang paling penting. Dan daripada siri perlawanan ini, para revolusioner itu telah memadukan peranan nabi dan juga peranan revolusioner di dalam kerangka keagamaan. Maksudnya dalam mencerahkan masyarakat, nabi bertindak sebagai apa? Sebagai seorang yang menerima wahyu, kemudian dia mengadukkan dalam agama dan mewujudkan satu siri revolusioner, iaitu satu gerakan hati yang mengatakan ini salah dan harus ditentang. Dia bersaluti dengan keagamaan, jadi memberikan lebih kesan kepada penganutnya. Okey. Malah dikuatkan lagi di dalam kitab suci Al-Quran telah menulis banyak kisah tentang kaum penindas dan kaum sewenangnya ataupun dipanggil sebagai zalimun. Ataupun ada juga raja-raja yang menuhankan diri dipanggil sebagai Firaun. Kaya dan juga berkuasa dipanggil sebagai Al-Mutrafun, dan juga arogan dan kasar Al-Mustakbarun. Bangsawan dan pemuka Al-Ma'la. Ini adalah antara istilah-istilah yang terdapat di dalam Quran. Jadi perjuangan Nabi itu bukannya perjuangan imajinasi,
kerana ia tercatat di dalam Al-Quran melalui ayat-ayat ini, bermakna hal itu memang wujud. Jadi kewujudan Nabi itu adalah untuk mencipta satu revolusi, menciptakan pembebasan itu adalah nyata, bukannya sekadar dongengan ataupun taksiran semata-mata. Kemudian di suatu sisi untuk orang tertindas, kita panggil sebagai musta'afin ataupun miskin lemah dan sebagainya. Dan ini semua adalah untuk melawan masyarakat feudal kuno, dan tujuan Nabi adalah untuk memimpin kelompok lemah berjuang melawan para penindas. Itu setidaknya asas kepada mengapa wahyu dan revolusi itu tercipta. Kemudian daripada Zaul Haq mengatakan setidaknya ada dua definisinya. Yang pertama ada dua revolusi, iaitu peranan sebagai seorang Nabi yang menerima wahyu ilahi dibimbing oleh kebenaran ilahi. Nabi itu turun ataupun dilahirkan dengan wahyu, ataupun wahyu itu dipanggil sebagai ilmu, akal dan sebagainya itu untuk membawa satu kebenaran. Kemudian peranan sebagai seorang revolusioner atau seorang pemberontak yang membawa perubahan radikal dalam tatanan sosial yang sudah asing, lalu mentransformasikan ke model-model ataupun pola-pola perilaku, pemikiran, emosi dan moral manusia sesuai dengan kebenaran wahyu. Maksudnya apabila wahyu itu turun kepada Nabi, tugas Nabi adalah untuk menyambutnya sebagai kebenaran dan untuk mempelajarinya. Tetapi mempelajarinya bukan untuk dirinya saja, tapi untuk disebarkan kepada masyarakat umum mengikut pola ataupun emosi ataupun moral yang sesuai dengan kebenaran wahyu. Tak mungkinlah wahyu turun untuk melakukan kejahatan, tapi wahyu turun untuk memastikan kebenaran itu di pihak yang betul. Wahyu pada tahap pertama menyedarkan, lalu mengubah sang Nabi revolusioner. Selanjutnya, kebenaran ini secara moral dan sosial membangkitkan semangat pada yang lemah untuk melawan masyarakat korup. Setidaknya begitu. Baik, dalam peristiwa-peristiwa para Nabi, kita dapat menyaksikan 3 tema utama yang memaparkan semangat revolusioner. Apa dia 3 tema utama? Yang pertama adalah menuntut kepada keadilan ekonomi yang mendominan dalam sistem masyarakat. Adanya ekonomi yang tidak didistribusi dengan adil. Ada yang mendapat lebih, ada yang mendapat kurang, ada yang tidak mendapat langsung. Kemudian sistem ini telah merosakkan ataupun meruntuhkan struktur sosial, lalu mewujudkan kitaran ataupun vicious cycle of evil. Itu yang dipanggil, yang paling kita merisaukan. Tapi itu yang pertama sekali yang menjadi puncak revolusi. Yang kedua, membebas yang tertindas, hamba yang biasanya dilakukan kelas atas. Jadi sifat revolusioner Nabi yang kedua adalah untuk membebaskan para hamba yang diperlakukan oleh kelas-kelas atas. Ini sangat bahaya kerana para hamba ini dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Kalau mahu dilayan, kalau mahu dijual, kalau mahu dikerjakan dan sebagainya. Dan maka Nabi turun untuk itu. Dan yang ketiga adalah untuk mencegah pemikiran manusia daripada bobrok, hina dan zalim. Saya rasa yang ketiga ini yang paling penting. Kerana apa? Fungsi yang ketiga bukan sahaja membebaskan, tapi menanamkan dalam pemikiran bahawa pemikiran bobrok, nyah kemanusiaan, kezaliman itu harus dibuang dalam pemikiran semua umat manusia, terutama sekali masyarakat yang menganut agama Islam. Kerana itu ia diturunkan. Jadi siapa yang mewakili ini? Untuk ekonomi, kita boleh melihat bagaimana Nabi Hud, Nabi Saleh, Yusuf dan Syu'ib bergerak memikirkan bagaimana sistem tatanan ekonomi yang baik, bagaimana menghalang penindasan ekonomi itu. Kemudian membebaskan kaum hamba yang tertindas, kita boleh melihat bagaimana Nabi Nuh, Nabi Musa dan juga Nabi Isa yang berjuang untuk tidak merelakan hamba itu diperlakukan dengan sewenangnya. Kemudian untuk pemikiran dan juga untuk merasionalkan akal fikiran itu, kita dapat lihat daripada peranan Nabi Adam, Ibrahim dan yang terakhir sekali Muhammad. Saya rasa yang paling penting. Kerana apa? Nabi Muhammad membawa satu perkara yang kita akan lihat sebentar nanti, yang saya rasa cukup revolusioner dan ia berterusan sehingga ke hari ini.
Baik, mungkin saya tidak sempat untuk memperkatakan semua peranan Nabi. Mungkin saya akan ambil beberapa cuplikan contoh. Yang pertama, kita akan ambil daripada kisah perjuangan Nabi Syuaib. Kita mengatakan bagaimana sifat Nabi revolusioner itu. Kita nak lihat contoh. Untuk yang tadi saya lihat daripada isu besar yang awal tadi, kita hidup dalam ketindasan, kita hidup dalam kemiskinan, kelaparan dan sebagainya. Adakah sejarah di belakangnya orang berjuang untuk kemiskinan? Adakah orang mempertahankan orang-orang yang miskin, ataupun orang yang miskin ni memang tidak layak dipertahankan? Jawapannya ada, dan ia dilakukan oleh para nabi. Maksudnya apa? Jika hari ini ada orang yang mempertahankan kemiskinan, maka ia mewarisi sifat-sifat nabi. Kenapa Nabi berjuang untuk itu? Itulah sifat revolusionernya. Jadi yang pertama, kita boleh melihat bagaimana Nabi Syuaib yang hidup dalam kaum Madian, suku kecil ya, antara suku kecil yang terbuang pada awalnya. Setidaknya apabila Zawul Haq mengatakan suku kecil yang terbuang, yang tidak punya apa, tapi mereka membangun dengan menjalankan perdagangan. Kemudian apabila mereka menguasai perdagangan itu, mereka dapat membesarkannya, lalu mencipta jalur. Menciptalah jalur perdagangan di sepanjang perairan, di sepanjang negara, dan akhirnya memakmurkan ekonomi. Dan apabila mereka memperbesarkan industri, apabila memakmurkan ekonomi buat diri mereka, maka secara tidak langsung mereka mempunyai kuasa. Okey? Dan kuasa itu menjadi pengaruh dalam daerah masing-masing. Jika seorang peniaga itu menjadi jutawan, dan dia secara tidak langsung mempunyai kuasa, dan kuasa itu membuatkan mereka menguasai daerah mereka. Itu yang paling penting. Pada asasnya, ya, perubahan itu bagus, tetapi lama kelamaan kuasa itu berkembang, penumpukan harta berlaku, lalu ia merosakkan struktur sosial. Maksudnya apabila mereka kaya, mereka dapat menguasai ekonomi, dan akhirnya mereka ada kuasa dalam daerah, dan harta bertumpuk pada mereka tanpa ada pembahagian yang adil pada semua. Akhirnya ia memusnahkan struktur sosial manusia. Struktur sosial itu maksudnya yang kaya menjadi kaya, yang miskin terus tergusur ke bawah. Ini yang paling penting. Kemudian bagaimana ia berlaku? Bagaimana penindasan ataupun bagaimana kerosakan struktur sosial itu berlaku? Kaum ini melakukan tipu daya dalam pembelian mereka, iaitu mereka mengeksploitasi kelompok pembeli yang miskin. Okay? Mereka dah kaya, cukup kaya, malah kita pernah lihat hari ini serpihan-serpihan kaum Madian yang mereka cukup kaya, kemudian untuk mengekalkan kekayaan mereka, mereka mengeksploitasi kaum miskin untuk membeli barang mereka. Ini yang saya sebut tadi, apabila yang kaya menguasai produksi ataupun unsur-unsur alam, air, tanah, tumbuhan dan sebagainya, akhirnya ia mewujudkan apa? Eksploitasi kepada kelompok pembeli. Dan akhirnya kelompok miskin itu hilang pendapatan kerana perlu membeli pada harga yang tidak masuk akal dan sumber produksi, dan akhirnya dihapuskan hak-haknya dalam sistem ekonomi tersebut. Maksudnya apabila mereka tidak punya wang, mereka tidak boleh beli, akhirnya mereka dihapuskan dalam struktur ekonomi. Yang bertahan hanya yang kaya saja membentuk ekonomi itu. Okey. Kemudian Nabi Syuaib, kelahiran Nabi Syuaib itu iaitu seorang yang jujur, mulia, baik dan tegas, amat peka tentang hal ini, dan beliau tidak mahu menjadi salah satu daripada penindas dan menipu kaum Madian. Kerana bagi beliau ini salah satu kezaliman kepada masyarakat. Lalu beliau memberontak terutama terhadap anarki sosial, tirani dan penipuan ekonomi. Ini yang paling besar perjuangan beliau. Pada awalnya para pedagang mengejek-ngejek kerana mahu kekalkan eksploitasi itu, mengatakan yalah, cuba kita bayangkan nabi-nabi yang berjuang untuk kelas adalah nabi-nabi yang miskin pada asasnya. Nabi Syuaib adalah antara nabi yang miskin. Nabi Muhammad juga nabi yang miskin. Begitu juga even nak kata boleh kata majoriti nabi adalah yang miskin. Jadi kita bukan nak kata kita seru untuk kemiskinan, tapi maksudnya apabila dia menjadi orang yang berpengaruh, nabi orang yang berpengaruh, dia sebenarnya boleh kumpulkan harta. Orang boleh bagi, dia minta, orang akan bagi. Tapi nabi tak buat macam tu.
Jadi itu Ya, yang betul. kita kena fikir kembali. Maksudnya pemimpin-pemimpin kita yang gemar kumpulkan harta ni, adakah dia ikut Nabi ke tak kalau yang bergelar Islam? Ya. Itulah, boleh sambung Wan. Ya, bagi terima kasih Cik Ruby. Bagi saya faham pertama kenapa Nabi Syuaib itu digelakkan kerana ketika mahu membantras eksploitasi dan bernasihat. Kerana bagi saya kaum Madian itu ataupun kaum kaya raya itu merasakan bahawa Nabi Syuaib tidak pernah kaya. Kenapa perlu beliau perlu menentang orang yang miskin? Kerana beliau tak pernah lagi rasa kekayaan. Kenapa? Kerana beliau harus rasa kekayaan dulu, baru beliau akan mahu mengekalkan kekayaan itu. Saya fikir itu. Tetapi ia tidak berlaku pada Nabi Syuaib kerana kemiskinan itu telah membentuk jati diri beliau, mengatakan bahawa aku miskin dan aku tidak mahu orang lain merasa benda yang sama, orang miskin merasa benda yang sama daripada aku, dan kita perlu ada hak yang sama rata. Saya rasa itu yang. Jadi yang paling buruk sekali kaum ini adalah menggunakan agama, iaitu satu ritual pada zamannya, bukanlah agama Islam dan sebagainya, tapi ritual zaman itu, lalu menjual produk mereka menggunakan ritual agama itu, dan ia melariskan produk tidak langsung. Jadi dalam kata mudah ataupun dalam kata modernnya adalah menunggang agama pada waktu itu. Kerana apa? Penunggangan agama dengan kapitalisme itu sangat berkait rapat, dan ia mendatangkan keuntungan yang berlipat kali ganda. Malah sejarah Islam sendiri telah membuktikan, tidak perlu kita pergi jauh. Dan akhirnya teguran demi teguran tidak dilayan, dan akhirnya kaum Madian itu ditimbuslah oleh gempa, dan rumah-rumahnya yang besar ironinya itu menimbus dirinya sendiri. Dan saya rasa yang paling menariknya adalah Zaiul Haq tidak menerangkan fungsi Nabi itu secara majis ataupun Nabi itu hadir sebagai satu simbol majis. Tidak. Zaiul Haq mengatakan bahawa Nabi itu turun dengan rationality, membawa satu minda ataupun pemikiran bahawa perjuangan mereka adalah perjuangan yang rasional, yang harus difikirkan dan dibawa hingga ke hari ini. Yang pertama, saya rasa kerana perjuangan kepada ketidakadilan ekonomi ini masih berterusan sehingga ke hari ini. Kemudian apabila kita bercerita tentang perbudakan, perhambaan, ada satu Nabi, mungkin ramai Nabi sebenarnya, cuma saya mengambil satu, iaitu Nabi Musa membebaskan kaum budak. Bagaimana perhambaan itu berfungsi pada zaman itu? Perhambaan itu berfungsi di mana satu kuasa mengambil satu hamba untuk dijadikan orang suruhan mereka, kemudian hamba itu tidak ada keupayaan untuk bersuara. Hamba itu tidak boleh berkata apa-apa dan hanya boleh menuruti, dan akhirnya ia mengikislah semangat kemanusiaan. Kenapa? Sepatutnya manusia itu hidup belonging, hidup bersama, rasa kebersamaan, hidupnya mahu bercerita, mahu mengatakan sesuatu apabila salah. Tetapi apabila hamba itu berlaku, ia menutup. Apatah lagi mahu menuntut hak-hak asas mereka seperti makanan, minuman dan sebagainya. Jadi dalam sistem feudal ini, budak biasanya terdiri daripada kelas bawah. Jarang hamba itu terdiri daripada kelas atas, dan tidak ada, malah sewaktu Christopher Columbus menemui Red Indian untuk dijadikan hamba pun dia tidak mengambil Red Indian daripada kelas atas. Kerana apa? Dia faham Red Indian itu adalah bangsa daripada kelas bawah. Dan akhirnya kerana terikat dengan pemilikan alat produksi, maksudnya raja itu ada pemilikan alat produksi macam air dan sebagainya. Jadi mereka air, macam tanah. Ada yang kalau di Eropah dipanggil sebagai lord minor. Dan akhirnya dia mewujudkan satu perjanjian di mana kalau kau mahu, aku boleh bari, tapi kau kena jadi hamba pada aku. Dan ini Nabi Musa lihat sebagai satu ketidakadilan. Kenapa perlu aku menuruti kau sedangkan ini adalah hak semua orang? Okay? Dan penindasan yang paling besar itu adalah apabila kita mengawal hasil produksi yang sepatutnya diberi pada semua. Saya rasa ini yang paling zalim sekali. Dan Musa adalah pemberani, penentang diskriminasi dan kekerasan Raja Tuhan Mesir. Dan yang paling menarik apabila kita bercerita tentang keadaan Mesir dan Musa ini, Firaun itu memberitahu bahawa beliau adalah Raja Tuhan. Maksudnya raja yang mempunyai kekuasaan banyak.
Jadi dia menggelarkan diri mereka Tuhan. Dan apabila kita kata kita menyembah manusia ni, ini bukan perkara baru. Kerana apa? Kalau hari ini kita menyembah manusia itu seperti Tuhan, tidak ada bezanya lah sejarah Firaun yang ditenggelamkan oleh Musa. Kerana apa? Ia menyembah dan merepresentasikan diri mereka sebagai Tuhan, iaitu Tuhan yang menguasai kesemuanya. Jadi apa yang Musa buat adalah menghadapi serangan korupsi dan kejahatan. Maksudnya dalam perturutan itu berlaku korupsi dan sebagainya. Dan ini satu lagi, Firaun juga mengejek Nabi Musa kerana mengatakan bahawa bagaimana orang miskin mahu mengalahkan orang kaya. Kata Nabi Musa, bagaimana kelas bawah mahu mengalahkan kelas atas. Kerana apa? Kelas atas punya segalanya, kelas bawah tidak punya apa-apa. Dia kata tidak mungkin Musa akan menang dan tidak mungkin Musa akan dapat membunuhnya. Tetapi yang membezakan antara kelas atas dan juga kelas bawah itu yang dipamerkan Musa adalah hati nurani. Maksudnya adalah keberanian dan kecintaan sesama mereka untuk membebaskan diri daripada penjajahan. Dan akhirnya Firaun dikalahkan. Dan bagaimana dikalahkan, saya rasa ceritanya itu tersebarlah, ditenggelam dan sebagainya. Saya rasa itu tidak perlu diceritakan kerana semua orang tahu. Dan akhirnya dia membuktikan satu perkara, bahawa apa? Kebenaran selalu menang dan kezaliman tidak akan bertahan. Walaupun beberapa lama pun periodenya, dia tetap akan jatuh dan dia tetap tidak akan bertahan. Itu yang dibuktikan oleh Nabi Musa. Dan yang terakhir, mungkin saya rasa ada lagi beberapa minit baki yang tinggal. Saya rasa ini adalah Nabi revolusioner yang terakhir yang saya rasa saya mahu atau tidak harus menyentuhnya. Dan saya fikir Nabi ini adalah bagi saya yang terrasional, banyak menggunakan akal fikiran, malah memperkenalkan budaya ikrar pada kita semua, iaitu Muhammad. Saya fikir ini adalah Nabi yang mahu mengatakan gunakanlah akal yang diamanahkan Tuhan itu sebaiknya. Kerana akal ialah amanah. Amanah bermaksud suatu tanggungjawab yang perlu dilakukan. Tapi amanah sebagai apa? Amanah untuk menjadi seorang manusia. Baik, sepanjang hidup beliau fokusnya adalah pada apa? Nilai luhur kebenaran, kesetaraan sosial dan juga persaudaraan. Ini yang diketengahkan oleh Nabi Muhammad ataupun Nabi yang terakhir. Mesti ketiga perkara ni kita baca, kita akan jumpa persaudaraan, kesetaraan sosial dan juga kebenaran. Dia tidak lari daripada situ kerana itulah pegangan moral beliau dalam berdakwah. Jadi tujuan beliau adalah untuk membela kebenaran melawan penindasan dan kepalsuan. Ini yang paling penting. Segala penindasan, segala kepalsuan tidak pernah terlepas daripada mulut beliau. Dan yang paling penting adalah untuk menghancurkan diskriminasi dan ketidakadilan. Ini yang paling jelas. Kerana Nabi turun bukannya kerana waktu kecil saya didendangkan dengan kisah Nabi Muhammad mempunyai kuasa sakti yang boleh mempunyai mukjizat lah, dipanggil mukjizat yang boleh menambah bilangan roti dan sebagainya kan. Tetapi bila saya meningkat dewasa dan banyak bacaan, sebenarnya Nabi Muhammad bukan sekadar mempunyai banyak mukjizat untuk menambah bilangan roti, tetapi dia mempunyai akal fikiran yang sangat cerah, berhati nurani dan mahu membawa kompas moral itu ke tengah-tengah dataran manusia. Bayangkan hidup di dalam zaman barbarik, manusia yang tidak punya moral, yang tak ada kompas, yang tak ada kepimpinan. Ada kepimpinan tetapi kepimpinan yang zalim. Beliau duduk di tengah-tengah dan mahu mengatakan ini semua salah, iaitu daripada kelompok yang miskin. Dia sangat berani. Jadi tugas beliau selain daripada itu adalah untuk membebaskan budak-budak, perempuan dan kaum miskin lemah, kita fikir. Dan pidato yang terakhir juga mengatakan bahawa perlindungan terhadap wanita sememangnya. Itu saya rasa sangat menggentarkan hati. Kerana apa? Kerana beliau kata walau apa pun jadi, lelaki harus melindungi wanita. Dia cakap macam tu dalam, saya rephrase. Dari itu rephrase. Betul. Ya, saya rasa sangat terkesan.
zaman Nabi saya rasa yang paling revolusioner, yang paling sangat-sangat revolusioner dan saya rasa tak tercabar hingga ke hari ini adalah beliau meruntuhkan ideologi kerosakan dan dalam masanya yang sama turunnya satu panduan dipanggil sebagai Al-Quran. Dan panduan itu dibawa sehingga ke hari ini. Dia tidak mati. Dan Al-Quran itu dibaca adalah untuk memaparkan kisah-kisah ataupun penindasan-penindasan yang berlaku. Supaya apa? Supaya manusia mengambil contoh dan tidak mengulanginya. Itu yang paling penting. Betul. Al-Quran pula bawakan iktibar-iktibar daripada kisah terdahulu. Sebelum Nabi Muhammad pun dia bawa iktibar itu. Jadi inilah yang kita kata panduan sepanjang zaman ni. Kita sambung Wan. Ya, saya fikir ia begitu revolusioner ya, Cik Ruby, kerana apa? Kerana ia diperturunkan daripada zaman ke zaman menceritakan bagaimana kezaliman itu berlaku beratus tahun dan sebagainya. Tapi ia tetap berulang perkara yang sama, masih ada kezaliman, masih ada penindasan. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak lagi memahami, tidak benar memahami sebenarnya mesej yang mahu disampaikan itu. Kemudian Al-Quran itu dia berisi apa? Berisi tentang pertentangan kelas. Yang pertama antara Raja Tuhan dan para revolusioner Nabi, para penindas dan juga kaum tertindas. Saya fikir untuk yang gemar ataupun rajin membaca Al-Quran seperti Cik Ruby dan teman-teman yang lain, saya fikir pasti akan menumpukan atau akan menemukan kisah-kisah bagaimana contohnya surah Al-Ma'un yang mengatakan tidak guna engkau beribadat sekiranya engkau mengambil harta ataupun menjarah duit anak-anak yatim. Saya rasa itu sangat-sangat menggetarkan hati apabila baca. Kenapa? Dia menyatakan bahawa kebaikan kau tidak akan dibalas dengan kau hanya bersolat dan sebagainya. Kerana apa? Kalau engkau masih mengambil harta anak yatim, maknanya agama engkau itu tidak diredai Tuhan. Sepertinya macam-macam. Even dalam surah, kita kata surah-surah ringkas macam surah Ad-Duha contohnya, tak bagi tengking orang yang meminta. Orang yang meminta tu maksudnya orang yang minta sedekah. Maksudnya sekarang ni wujud istilahnya orang kaya, orang miskin, tapi diskriminasi Al-Quran tolak. Banyak-banyak ayat Quran lagi, innallaha la yuhibbul mufsidin, Allah ni tak suka orang-orang yang membuat kerosakan. Jadi orang buat kerosakan di muka bumi ni siapa? Orang yang banyak buat korupsi. Jadi itulah kita kena fikir, entah-entah kita sebahagian daripada orang yang tidak disukai Allah kerana kita membuat kerosakan. Tu kita kena banyak muhasabah lah. Jadi benda-benda tu kita tak ambil peduli. Kita just ambil literal Al-Quran mukjizat-mukjizat tapi tak ambil isi dalam tu lah. Betul. Kan? Ya, kemudian mungkin ada sikit lagi daripada kaum tertindas tadi, ia macam satu deklarasi lah. Deklarasi daripada Al-Quran itu. Ia umpama satu petunjuk ataupun deklarasi yang mengatakan bahawa apa? Perang melawan kezaliman dan juga penindasan itu berlaku. Dan ia berterusan. Dan menurut Al-Quran, kebenaran selalu menang. Penindasan dan kezaliman tidak akan bertahan. Macam tadilah saya sebut. Dan yang paling penting, sewaktu zaman Nabi memperkenalkan 3 perkara asas yang saya rasa dibawa sampai ke hari ini. Yang pertama adalah zakat, yang kedua adalah solat, dan yang kedua adalah tasydid. Saya rasa 3 perkara ini. Tapi ada 2 perkara yang saya ingin sentuh, iaitu zakat. Zakat yang dibawa oleh Nabi itu sangat revolusioner. Revolusi Nabi itu bukan revolusi yang mau membunuh umpama Lenin, Stalin, Bolshevik ataupun revolusi Perancis dan sebagainya. Tidak, revolusi Nabi itu adalah meruntuhkan akal ataupun meruntuhkan pemikiran-pemikiran yang buruk, ataupun dalam bahasa kasarnya meruntuhkan karat-karat kepala. Karat-karat ke dalam kepala otak. Jadi Nabi itu mengatakan panduannya adalah untuk meruntuhkan karat itu, iaitu zakat itu diberi bukanlah sewenang-wenangnya. Kerana hari ini kita dengar di corong-corong radio, berzakatlah untuk mendapatkan syurga. Orang fikir zakat adalah untuk mendapatkan syurga, tapi secara rasionalnya zakat itu adalah economical. Maksudnya urusan zakat itu adalah untuk harta itu bergerak supaya yang miskin mendapat haknya.
Dan apabila miskin mendapat haknya dan dia membelanjakan haknya, kemudian ekonomi itu boleh bergerak dan memakmurkan lagi sesebuah negara. Kerana apa? Kuasa beli boleh berlaku di antara atas dan juga bawah. Inilah hukum supply and demand lah. Maksudnya semua orang boleh membeli dan semua orang mempunyai wang. Jadi konsep zakat itu harus putarannya begitu. Sebab itu bila orang tidak berzakat, dia dicela. Kerana apa? Ia merosakkan tatanan ekonomi. Dia merosakkan tatanan keadilan dan dia merosakkan tatanan masyarakat dan akhirnya meruntuhkan struktur sosial. Bukannya kerana dosa dan pahala saja, tetapi ia meruntuhkan struktur sosial di bumi ini. Sebab itu zakat itu revolusioner sekali diperkenalkan oleh Nabi. Seperti juga solat. Solat seperti yang kita tahu, yang kita dengar daripada sekolah rendah adalah untuk mendapatkan pahala. Kita solatlah untuk mendapatkan pahala. Tetapi bagi Ziaul Haq menerangkan tentang sifat Nabi, mengapa Nabi memperkenalkan solat adalah untuk mendisiplinkan diri, mewujudkan rasa sayang, mewujudkan rasa empati dalam diri. Untuk kita apa? Renung kehidupan kita seharian, apa yang kita lakukan, dan ayat-ayat bacaan kita adalah refleksi untuk kita pada hari itu. Sebenarnya apa yang sebenarnya kita lakukan sepanjang hari? Adakah kita memenuhi yang tuntutan agama ataupun sebaliknya? Tetapi mungkin banyak berlaku sebaliknya lah kan. Mungkin ada yang solat tetapi tidak tahu arah tuju dan sebagainya. Itu saya tak nak komen lah sebab saya bukan ustaz walaupun saya pakai baju Melayu. Baik, itu antara saya fikir pemikiran revolusioner Nabi Muhammad yang terakhir, dan dia menganjurkan ikrar kepada kita, dan saya rasa inilah sifat-sifat revolusinya yang tidak akan terpadam dan menyebabkan kita lebih rasa bahawa membimbing ataupun memimpin masyarakat miskin itu penting, kerana itu adalah seorang Nabi ataupun dipanggil sebagai, Kuntu Wijoyo panggil sebagai apa? The prophetic movement ataupun langkah-langkah profetik. Mungkin saya sudah tamat 3 pembentangan dan saya mungkin nak tutup dengan satu kutipan sedikit mengatakan bahawa Islam merupakan prinsip-prinsip kebenaran dan kesetaraan sosial. Lawan atau kebalikan dari Islam adalah kebohongan dan diskriminasi yang merupakan penolakan terhadap kebenaran, penyangkalan terhadap kesetaraan dan kufur terhadap kebaikan. Karenanya orang-orang kebenaran dan kesetaraan sosial di dalam Al-Quran, orang-orang yang menolak kebenaran dan kesetaraan sosial di dalam Al-Quran disebut sebagai kafirin. Jadi saya rasa daripada situ saya tutup pembentangan buku hari ini, dan dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih pada semua yang menonton. Sama-sama Encik Wan Huzairi kita. Alhamdulillah di bulan Ramadan ni, walaupun kita sebenarnya dah dengar perkara ni mungkin banyak kali disebut oleh ramai orang, guru kita, agamawan kita, malah ibu bapa kita. Cuma itulah, benda baik ni perlu diulang-ulang supaya melekat dalam kepala. Dan Ziaul Haq ni pun buat bukan sebab masyarakat tak tahu. Dia sekadar masyarakat tahu semua tu, tapi kiranya bila dia buat, bila dia susun, bila dia kupas perkara tu orang kata di tingkap yang lain, bukan sekadar kita tunjukkan majiznya Nabi, apa mukjizatnya Nabi, tapi kita menunjukkan sisi manusia yang menggunakan akal. Itu yang penting. Jadi kesimpulannya, Islam dan kemanusiaan, Islam dalam mengangkat martabat manusia ni jalan seiring. Tidak pernahlah kata kemanusiaan ni ditolak Islam. Siapa yang cakap kemanusiaan ni ditolak Islam, kita kena bersoal, mana kau belajar? Kan? Itulah, ada hadis Nabi, antara hadis yang glamour juga. Nabi kata, aku ni dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak tu dalam tu macam-macam lah. Jadi bila kita kata akhlak, orang ingat buat baik, sopan santun, setakat tu je. Dia tak fikir, kalau buat diskriminasi ke orang tu akhlak yang baik ke tak? Maksudnya sekarang kalau kadang-kadang dia tak sedar dia buat diskriminasi. Jadi benda-benda tu kena banyak kali ulang. Jadi terima kasih Wan Huzairi atas pembentangan yang mantap. Alhamdulillah, moga-moga penonton dapat manfaat bersama. InsyaAllah kita pun sebenarnya gerak Malaysia dalam orang kata merancakkan suasana Ramadan ni bukan sekadar dengan usrah je. Kita pun sebenarnya ada lumba esei.
Kita Oh, ya, harapkan lomba esei. Jadi kita harapkan kawan-kawan kita marilah bersama-sama kita pun mulakan. Kalau Ziaul Haq menulis ini dan ini, kita pun boleh juga menulis. Jadi boleh hantar ke Gerak Malaysia, email ada gerakmalaysia19@gmail.com. Tajuk tak silap saya sekejap. Tajuk dia keberagamaan, tema so bukan tajuk. Keberagamaan secara manusiawi, insya-Allah. Itu kita punya tajuk lah. Jadi bebas, boleh apa-apa yang tak kisahlah, personal ke pendapat peribadi, kita akan lihat sama-sama lah. Benda ni umum dan sebenarnya rapat intim dengan setiap individu yang ada lah di Malaysia, terutamanya orang Islam kan. Jadi harapnya dapatlah banyak-banyak penyertaan daripada kawan-kawan. InsyaAllah adalah sedikit hadiah daripada kita punya guru Dr. Azhar Ibrahim, insyaAllah. Jadi kita tangguhkan dulu perjumpaan kita, insyaAllah minggu depan dengan Afaf Mahdin, insyaAllah, dan minggu lagi satu mungkin dengan Nur Syuhaida. Terima kasih sekali lagi Wan. Terima kasih Cik Ruby. Jumpa lagi nanti. Sama-sama. Selamat Ramadan. Assalamualaikum. Salam Ramadan juga. Bye. Kau betul lah. Aku dah panas dah ni pakai baju Melayu. Buka. Aku dah pakai baju Melayu ni. Kalau Dr. Azhar tengok mesti dia gelak. Ya, Dr. Azhar pun tak pernah tengok Wan pakai baju Melayu. Tak pernah. Cepat screenshot Syu. Boleh bagi dekat Dr. Azhar. Dr. Azhar